Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Baiklah, hari ini kita sambung semula ulang kaji pelajaran kita iaitu perkara sirah. Kita masuk kepada pelajaran yang keempat yang bertajuk Jihad Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini merupakan pelajaran yang terakhir bagi sirah. Okey, baiklah kita masuk kepada 4.1. Boleh rujuk kepada muka surat 23. 4.1 ni adalah konsep jihad dalam Islam. Pengertian jihad. Jihad pada bahasa. Pada bahasa ni adalah pada maksud yang umum yang awak boleh faham. Okey, pada bahasa jihad membawa maksud berusaha gigih untuk mencapai sesuatu matlamat. Kita kena berusaha barulah kita dapat sesuatu. Kalau kita tak usaha, kita tak akan dapat. Contoh awak lapar tapi awak tak nak usaha untuk makan, jadi awak akan lapar sampai bila. Tapi bila awak lapar dan awak berusaha untuk makan, awak ambil pinggan, ambil nasi, ambil lauk, suap kat mulut awak sendiri, itu ada usaha. Capailah matlamat iaitu kenyang. Alhamdulillah. Pada istilah pula, jihad membawa maksud berusaha gigih menentang orang kafir yang memerangi Islam dan meletakkan Islam di tempat tertinggi. Itu adalah maksud istilah. Kita kena menentang orang-orang yang memerangi Islam supaya kita sebagai umat Islam ni dapat meletakkan agama Islam di tempat yang tertinggi. Kalau kita tak memerangi orang kafir, jadi agama kita takkan terletak di tempat yang tinggi. Sebab apa? Sebab kita tidak memerangi orang kafir. Seterusnya 4.2, sebab-sebab Islam membenarkan peperangan. Boleh rujuk kepada kitab muka surat 24. Ada beberapa sebab Islam membenarkan peperangan. Islam ni bukan agama yang suka berperang. Tak ada sebab perang, tak. Ada beberapa sebab. Okey, yang pertama adalah untuk mempertahankan akidah. Akidah kita, pegangan kita, kepercayaan kita kepada agama Islam. Yang kedua adalah mempertahankan diri, nyawa dan harta. Kalau ada orang kafir nak bunuh kita, kita kena mempertahankan diri kita, nyawa kita. Dia nak merompak harta-harta kita. Sebab apa? Kalau dia merompak, dia gunakan untuk sebarkan agama kafir. Jadi kita kena berperang. Seterusnya yang ketiga adalah mempertahankan kedaulatan negara. Sebab kalau kita tak mempertahankan kedaulatan negara kita, lama-lama orang kafir yang akan memerintah negara kita. Apabila orang kafir memerintah negara kita, bahayanya apabila dia berkuasa, nanti dia akan melarang semua masjid-masjid dibuka. Contohnya, melarang umat Islam solat, melarang umat Islam tutup aurat, melarang umat Islam berpuasa dan macam-macam lagi. Sebab itulah kita kena pastikan kedaulatan negara kita ni terjaga, agama Islam kita ni terjaga. Dan yang terakhir adalah mempertahankan kalimah Allah. Kita kena pertahankan kalimah Allah, Tuhan kita. Contoh macam dulu-dulu kalau awak pernah tengok, bukan berlaku kat Malaysia, dekat luar negara, ada yang pijak-pijak lah, ada yang bakar Al-Quran. Al-Quran tu kan, dalam Al-Quran ada banyak kalimah Allah. Ada yang bakar, macam-macam lagi. Jadi kita sebagai umat Islam, kita tak boleh nak pergi ke sana kan. Ada atas beberapa sebab, beberapa faktor. Tapi kita sebagai umat Islam, kita pastikan negara kita insya-Allah tak ada sampai tahap macam tu sekali. Kita kena mempertahankan kalimah Allah. Itu adalah tugas kita. Seterusnya 4.3 adalah bahagian jihad. Boleh rujuk kepada kitab muka surat 24. Bahagian jihad terbahagi kepada dua sahaja. Yang pertama adalah jihadul akbar, jihad yang besar. Jihad yang besar ini adalah berjuang melawan hawa nafsu, dan jika berjaya, mereka pasti akan berjaya di dunia dan di akhirat. Hawa nafsu ni apa? Ni hawa nafsu awak. Contohnya, awak pergi pasar malam, awak teringin sangat nak makan nasi ayam. Tapi bila sampai pasar malam, awak nampak macam-macam. Ada ayam gulik, kambing gulik, ada roti canai, martabak, apam balik, macam-macam. Awak nak beli satu je, tiba-tiba awak terbeli semua. Maksudnya awak kena kawal hawa nafsu awak. Pastikan apa yang awak beli tu cukup untuk awak makan, jangan membazir. Apabila membazir, itu adalah amalan syaitan. Jadi kena kawal hawa nafsu kita. Macam bulan puasa kan, haus lah, lapar, macam-macam nak makan, macam-macam nak minum. Tapi bila dah sampai waktu berbuka puasa, awak makan sikit dah, alhamdulillah kenyang. Kita kena kawal hawa nafsu kita, diri kita ni. Seterusnya jihadul asghar. Jihadul asghar membawa maksud jihad yang kecil, iaitu
berjuang mempertahankan agama Islam di medan perang dan menentang kemungkaran. Itu untuk menentang kalau kat medan perang. Tapi kalau kita macam sekarang, kita kena pergi peperangan, kena pergi berperang ke? Tidak. Cukup saja awak belajar rajin, awak pastikan agama Islam ni terjaga. Okey, seterusnya 4.4 jihad dalam Islam terbahagi kepada 5. Boleh rujuk kitab muka surat 25. Okey, jihad dalam Islam yang pertama adalah menuntut ilmu. Macam yang awak lakukan sekarang, awak sedang berjihad. Menuntut ilmu, sekolah kebangsaan, sekolah agama, nanti malam mengaji, ada tuition. Itu semua untuk menuntut ilmu. Ilmu tu sangat berharga. Yang kedua adalah mencari rezeki. Jihad dalam Islam, mencari rezeki. Contohnya macam mak ayah awak pergi bekerja, mencari rezeki untuk keluarga, untuk awak. Yang ketiga adalah membasmi kemiskinan. Yang keempat adalah meningkatkan kemajuan umat Islam, dan yang kelima adalah memertabatkan agama Islam. Semua ini adalah jihad dalam Islam. Kita buat sesuatu mestilah niat kerana Allah. Barulah hidup kita diberkati oleh Allah. Okey, seterusnya 4.5 dalil perintah Allah. Dalil perintah Allah ni adalah dalam Al-Quran. Okey, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Sadaqallahul Azim, surah Al-Baqarah ayat 190. Maksudnya, dan perangilah kerana menegakkan dan mempertahankan agama Allah akan orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu menceroboh dengan memulakan peperangan, kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang menceroboh. Okey, maksud kat sini Allah tak suka kepada orang yang memulakan peperangan. Tetapi kalau kita berperang tu disebabkan ada 4 sebab yang tadi, kita mempertahankan akidah, diri, nyawa, harta, kedaulatan negara dan kalimah Allah, itu barulah Allah benarkan. Tetapi kalau kita yang mulakan berperang, Allah tidak suka. Okey, dalil ayat Al-Quran yang seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi bima awaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Sadaqallahul Azim, surah Al-Hajj ayat 39. Maksudnya, diizinkan berperang bagi orang Islam yang diperangi oleh golongan penceroboh, kerana sesungguhnya mereka telah dizalimi, dan sesungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong mereka, iaitu mencapai kemenangan. Okay, banyak je kita dah belajar peperangan-peperangan sebelum ni. Umat Islam, tentera dia tidak seramai orang kafir. Tetapi macam mana boleh menang? Kuasa Allah. Allah yang maha berkuasa. Tiada yang mustahil bagi Allah. Okey, seterusnya kita masuk kepada 4.6, iaitu hikmah berjihad. Boleh rujuk kepada kitab muka surat 26. Okey, antara hikmah berjihad, yang pertama adalah mendapat keredaan Allah. Yang kedua, mendapat ganjaran mati syahid. Ni kalau bagi orang yang meninggal dunia, mati semasa berjihad. Jihad ni tak semestinya berperang. Tadi kita ada baca kan, berjihad menuntut ilmu, mencari rezeki. Seterusnya, mendapat ganjaran syurga. Yang keempat, mendapat pertolongan Allah. Dan yang terakhir adalah mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Jihad ni bukan berperang sahaja. Kita dah baca tadi ada beberapa bahagian jihad. Jadi yang paling penting kita buat semua niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang terakhir sekali adalah kesimpulan muka surat 27. Okey, kesimpulan yang pertama adalah orang Islam wajib mempertahankan diri, keluarga, agama dan negara. Yang kedua, jihad memerlukan kesabaran dan keberanian. Kita tak boleh, macam awak nak menuntut ilmu, jihad menuntut ilmu, perlu bersabar, tak faham.
cikgu dah terangkan tak faham, kawan dah tolong terangkan pun tak faham. Contoh, perlukan kesabaran. Balik awak tenang-tenang, awak baca-baca baru awak faham. Kena dalam keadaan tenang. Apa-apa niat kerana Allah. Dan memerlukan keberanian. Nak berperang, kena ada keberanian. Awak nak tanya cikgu pun kena ada keberanian. Sebab apa? Sebab tak semua orang berani tanya cikgu, betul tak? Okey, dan seterusnya yang ketiga adalah jihad yang paling besar ialah jihad melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Itu jihadul akbar, jihad yang besar. Jihad yang kecil, jihad yang asghar, berperang di medan perang. Jihad melawan hawa nafsu ni, malasnya nak belajar, malasnya nak tolong emak, malasnya nak tolong ayah, malasnya nak jaga adik. Itu hawa nafsu awak. Awak kena kawal, cuba belajar. Mula-mula memanglah lihat malas, tapi lama-lama kalau dah biasa, insya-Allah boleh rajin. Dan yang terakhir adalah jihad dapat memajukan ekonomi diri, keluarga, masyarakat dan negara. Itu sahaja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.